Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bangunnya fitnah yang tidur. Kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria bahawa keputusan membenarkan pertambahan cabutan khas nombor ekor dari 8 kali sehingga menjadi 22 kali setahun bukan dibuat PAS kini menikam parti itu. Ia dilihat semakin mengarut apabila beliau dipetik Malaysia Post sebagai berkata, nombor ramalan ini hanya untuk orang bukan Islam, maka kita orang Islam ada halal dan haram. Jadi kita orang Islam jaga orang Islam. Sedangkan satu dunia tahu ketika Pakatan Harapan memerintah, pada tahun pertama kerajaan telah mengurangkan jumlah cabutan judi daripada 22 kali kepada 11 kali setahun. Pada tahun kedua, jumlah itu dikurangkan lagi kepada 8 kali sahaja setahun. Menteri Kewangan masa itu adalah Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan dituduh liberal, anti-Islam, anti-Melayu, hendak mengubah perlembagaan dan sebagainya. Rasulullah SAW menegaskan bahawa sifat fitnah itu tidur seperti sabda baginda yang bermaksud fitnah itu tidur, Allah melaknat sesiapa yang mengejutkannya. Riwayat Ar-Rafi'i dalam Al-Amali. Hari ini fitnah yang tidur itu bangun dan seluruh ahli masyarakat di negara ini terkesan olehnya. Pada 20 September lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengesahkan bahawa kerajaan memberi kebenaran kepada semua syarikat nombor ramalan untuk melaksanakan 22 cabutan khas sepanjang 2021. Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Muhammad Nur Hamzah dalam satu kenyataan pada 22 September lalu mengecam keputusan kerajaan itu. Perkembangan ini amat mengecewakan kepada kami selaku pimpinan dan ahli kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS sebagai salah satu parti komponen untuk Kerajaan Persekutuan pada hari ini, katanya. Beliau melihat peningkatan kekerapan cabutan khas ini seolah-olah menzahirkan bahawa Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kewangan telah memberi lampu hijau dalam menggalakkan rakyat Malaysia melakukan kegiatan tidak bermoral itu. Muhammad Nur mengingatkan bahawa judi telah dihukum sebagai haram di sisi agama Islam dan akan menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam institusi kekeluargaan dan masyarakat. Beliau juga menegur agar Kementerian Kewangan tidak menggunakan alasan atau justifikasi untuk menambahkan pendapatan negara melalui peningkatan kekerapan cabutan khas nombor ramalan. Saya bagi pihak DUPP mendesak Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan semula untuk membenarkan peningkatan kekerapan cabutan khas nombor ramalan pada tahun ini sebagaimana yang telah diumumkan. Jangan dicemari usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi dari ujian pandemik COVID-19 dengan membenarkan perkara mungkar ini, ujarnya. Kenyataan Muhammad Nur itu segera disambut oleh Ketua Pemuda PAS Khairil Nizam Khairuddin. Dalam kenyataannya pada 22 September lalu, beliau berkata, Dewan Pemuda PAS Malaysia sekali lagi menegaskan bantahan terhadap pelaksanaan cabutan khas judi yang ditingkatkan daripada 8 kali setahun pada tahun 2020 kepada 22 kali setahun bermula 2021. Bantahan sama pernah disuarakan Dewan Pemuda PAS sebelum ini pada 2 Januari 2021 dan inilah pendirian kita sejak dahulu hingga sekarang. Tidak ada sebarang kompromi dalam isu judi. Menurut beliau, Pemuda PAS mengucapkan terima kasih kepada Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar yang membangkitkan isu tersebut di Dewan Rakyat. Makluman Ahli Dewan, Kementerian Keuangan telah meluluskan permohonan daripada semua agensi nombor ramalan NFO untuk cabutan khas sebanyak 22 kali bagi tahun 2021. Ini Menteri Keuangan sekarang, dia bukan Menteri Keuangan daripada Bagan. Menteri Keuangan daripada Bagan dulu daripada 22 dia telah turun jadi 8. Jadi Menteri Keuangan sekarang ini dia naik daripada 8 di bawah Menteri Keuangan Bagan itu menjadi 22. Jadi saya ucap syabaslah kerana ramai para ulama dan ustaz-ustaz yang ada di dalam kerajaan, dalam kabinet macam bersetuju menerima hakikat bahawa negara perlu sebanyak 22 kali cabutan khas. Jadi tahniah kepada PAS
yang saya fikir bahawa mereka tak bantahlah sebab itu Menteri Kewangan boleh lulus. Teguran tersebut adalah tepat dan amat diperlukan. Apatah lagi ianya adalah soal nahi mungkar. Semua umat Islam bertanggungjawab bagi menyuarakan perkara tersebut tanpa mengira parti politik, ujarnya. Dalam sistem demokrasi berparlimen, sebarang keputusan kerajaan adalah menerusi tanggungjawab bersama. Tidak ada pihak yang berkecuali semasa mesyuarat kabinet. Tidak setuju dengan kerajaan, letak jawatan. Itulah sikap menteri yang budiman. Benarlah seperti sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, hendaklah kamu bersegera melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah ibarat kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Hal ini menjadikan seseorang lelaki beriman pada waktu pagi dan kufur pada waktu petang, atau beriman pada waktu petang dan kufur pada waktu pagi. Ini kerana dia menjual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan At-Tabarani. Namun, itulah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang agama yang tidak berhenti-henti berceramah di serata surau dan masjid dengan fitnah yang diselit ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam Kabinet Keluarga 69 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, ada 8 ahli parlimen PAS memegang jawatan menteri dan timbalan menteri. Timbalan Presiden Parti itu Datuk Seri Dr. Tuan Ibrahim Tuan Man memegang jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air. Malah Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad dan timbalannya Ahmad Marzuq Syari, kedua-duanya dari PAS. Sementara itu, Ketua Dewan Muslimah Kelantan Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof memegang jawatan timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Adakah mereka semua menjadi pasu bunga dalam Kabinet 69 ini? Akhirnya, kata-kata ulama perteguh muafakat, sekadar slogan yang tiada tak mengurang, ada tidak menambah.